Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi, kita dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu yang penuh barakah pada hari ini. Saya selaku moderator, Nur Syakirin binti Sarimi, sebagai moderator untuk sesi forum pada hari ini. Terima kasih kepada sidang hadirin sekalian kerana sudi mengambil bahagian dalam sesi forum kali ini. Pada hari ini, kita akan membincangkan satu isu besar mengenai cabaran pendidikan pada masa kini serta isu semasa berkenaan falsafah dan pendidikan. Sebelum kita memulakan sesi forum pada kali ini, eloklah saya memperkenalkan terlebih dahulu kedua-dua ahli panel kita yang cantik lagi bijak. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, panel yang pertama kita pada hari ini ialah saudari Nur Ain Syafika binti Muhammad Yusof dan panel kedua kita pula saudari Siti Najwa Najiha binti Azhar. Okey, baiklah. Apa khabar saudari Nur Ain Syafika? Alhamdulillah, sihat walafiat. Terima kasih buat saudari moderator. Alhamdulillah. Baiklah, apa khabar pula saudari panel kedua kita, Siti Najwa Najiha? Alhamdulillah, sihat sejahtera. Terima kasih saudari moderator. Okey, Alhamdulillah. Baiklah, sihat dan ceria kedua-duanya. Seperti yang kita sedia maklum, kita akan membincangkan dan mengupas,kan beberapa isu penting berkenaan cabaran pendidikan dan isu-isu kontemporari dalam falsafah dan pendidikan. Topik yang dibawa pada hari ini adalah tentang hak asasi manusia. Umum mengetahui bahawa hak asasi manusia penting untuk memenuhi keperluan setiap individu dalam pelbagai aspek, termasuklah dalam bidang pendidikan. Dan saya ingin ajukanlah soalan kepada panel satu, ya, saudari Nur Ain Syafika. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia ini? Hal ini kerana ada segelintir daripada kalangan kita yang sememangnya tidak tahu tentang apa itu hak asasi manusia, lebih-lebih lagi dalam kalangan pelajar pada hari ini. Baiklah, silakan saudari. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati saudari moderator yang cantik manis, ahli-ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Baiklah, pertama-tama sekali ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya sebagai ahli panel bagi majlis forum pada hari ini. Tajuk forum kita merupakan satu topik yang amat besar dan sangat perlu untuk dibahaskan. Hal ini kerana hak asasi manusia merupakan perkara yang amat penting untuk dititikberatkan. Berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh saudari moderator, iaitu berkaitan apakah yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak-hak yang asas yang dimiliki oleh setiap individu yang didasari bahawa setiap orang yang dilahirkan adalah setara serta mempunyai haknya, yang mana setara yang dimaksudkan di sini ialah memastikan bahawa setiap individu mempunyai hak yang sama dan layak menerima penghormatan yang sama, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dirampas oleh sesiapa. Ini berarti hak asasi manusia ialah segala hak yang dimiliki oleh individu dan tidak boleh sewenang-wenangnya dicampuri oleh individu yang lain. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul The Second Charter of Civil Government and a Letter Concerning pada tahun 2000 telah menyatakan bahawa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia mencakupi persamaan dan kebebasan yang sempurna serta hak untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. Namun demikian, setiap negara mempunyai pandangan yang berbeza tentang konsep dan implementasi hak asasi manusia. Natijahnya, melahirkan perbezaan tindakan dan layanan terhadap hak asasi manusia sehingga menjadi isu perbalahan kepada beberapa buah negara.
Contohnya menurut Chanda Muzaffar 1995, Barat melihat hak asasi manusia dari sudut sivil dan politik serta memberi keutamaan kepada individu sehingga mengatasi kepentingan masyarakat. Contohnya hal-hal seperti LGBT, transgender, benda tu dah menjadikan hak asasi manusia ni memberikan pandangan berbeza bagi setiap negara. Ini saya tekankan kat sini, menurut Nation Human Rights telah menekankan 30 perkara yang menjadi hak asasi manusia. Saya tak jelaskan semua tak kat sini, saya hanya pilih dua, iaitu perkara pertama, semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi kemuliaan dan hak-hak mereka. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan serta hati. Manakala kita pergi pula kepada perkara 26, setiap orang adalah berhak kepada pelajaran. Pelajaran hendaklah diberikan percuma sekurang-kurangnya pada peringkat awal dan asasnya. Pelajaran peringkat awal hendaklah diwajibkan. Pelajaran teknikal serta profesional hendaklah disediakan untuk umum dan pelajaran tinggi hendaklah mempunyai akses yang sama rata kepada semua orang di atas dasar kebolehan. Yang kedua, pelajaran hendaklah ditujukan kepada perkembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan ke arah memperkukuhkan lagi rasa hormat bagi hak-hak dan kebebasan asasi manusia. Ianya hendaklah memupuk kesefahaman, kesabaran dan persahabatan di kalangan semua negara, bangsa atau kumpulan-kumpulan agama, dan hendaklah memajukan segala kegiatan bangsa-bangsa bersatu demi memelihara keamanan. Seterusnya yang ketiga iaitu yang terakhir bagi perkara 26, ibu bapa mempunyai hak terdahulu untuk memilih jenis pelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Jadi ingin saya jelaskan dan ingin saya tekankan dekat sini, definisi hak asasi manusia ini adalah memberi kebebasan, memberi kesamarataan kepada semua orang, bukan tidak kira darjat ataupun pangkat. Baiklah, saya kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saudari Nur Ain Syafiqah atas penerangan yang jelas dan panjang lebar sebentar tadi. Betul lah seperti apa yang saya katakan, setiap orang berhak memiliki hak yang sepatutnya. Okey, untuk pengetahuan semua, mutakhir ini terdapat beberapa isu dalam pendidikan yang serius diperkatakan berkenaan dengan hak asasi manusia. Justru itu, kita teruskan pula kepada persoalan yang kedua. Okey, soalannya berbunyi, apakah pandangan ahli-ahli panel sekalian terhadap isu atau cabaran hak asasi manusia dalam bidang pendidikan? Baiklah, kita mulakan dengan saudari panel 1 terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih saudari moderator di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Persoalan yang diajukan oleh saudari moderator sebentar tadi membawa saya untuk menelusuri kisah pahit yang dihadapi oleh kanak-kanak yang datangnya dari keluarga susah yang berjuang dan mendapatkan hak asasi pendidikan mereka. Kemiskinan bukan lagi menjadi masalah atau cabaran baharu dalam dunia pendidikan. Isu kemiskinan telah menjadi satu faktor utama yang menyebabkan berlakunya jurang dalam pendidikan. Tak usah kita pergi jauh, lihat saja di negara kita betapa besarnya jurang pendidikan antara murid di bandar dan di kampung. Ini jelas menunjukkan faktor ekonomi menjadi salah satu cabaran utama bagi kanak-kanak untuk mendapatkan hak asasi mereka dalam pendidikan. Salah satu contoh yang boleh saya bawakan untuk forum kita pada hari ini ialah pelajar di kampung Marudi, Sarawak. Mereka perlu menaiki bot dan berjalan kaki untuk ke sekolah. Hal ini kerana kekurangan kemudahan pengangkutan akibat kemiskinan menyebabkan mereka sukar untuk ke sekolah setiap hari. Pada tahun 2017, International Labour Organization mengatakan lebih kurang 150 juta kanak-kanak terlibat dengan buruh kanak-kanak, yang mana mereka semuanya tidak pernah ke sekolah untuk mendapatkan pelajaran. Kebanyakan kanak-kanak diarahkan bekerja daripada belajar di sekolah, yang mana
ibu bapa daripada keluarga yang miskin lebih mengharapkan anak-anak mereka untuk bekerja dan meraih pendapatan untuk menyara kehidupan mereka berbanding untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Namun demikian, kita patut sangatlah amat bersyukur kerana di negara kita, Malaysia, kadar kemiskinan masih lagi jauh lebih rendah berbanding di negara-negara lain seperti di Indonesia dan India. Hal ini menjadikan kanak-kanak di Malaysia tidaklah sehingga perlu berhenti sekolah untuk bekerja dan menyara kehidupan keluarga. Hal ini kerana pihak kerajaan Malaysia amat prihatin dan menitik beratkan soal pendidikan bagi kanak-kanak di Malaysia. Jadi, kanak-kanak di Malaysia tidaklah perlu hingga berhenti sekolah dan menyara kehidupan keluarga mereka. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan semula majlis kepada saudari moderator kita. Baiklah, terima kasih saudari panel satu kita. Wah, sungguh terkesan saya mendengar kisah daripada pihak saudari sebentar tadi. Yalah, kita juga mengetahui bahawa tidak semua orang senang dalam kehidupan pada masa kini. Sehingga terdapat jurang yang kita lihat dalam pendidikan dan ada juga yang terpaksa bekerja sewaktu usia muda. Okay, sedangkan kita mengetahui bahawa mereka yang pada usia muda ni adalah patutnya mereka boleh belajar mencari ilmu pengetahuan seperti murid-murid biasa untuk masa depan yang cerah. Okay. Seterusnya, bagaimana pula dengan pandangan daripada saudari panel 2 kita? Silakan. Terima kasih saudara moderator. Yang dihormati saudara moderator yang cantik lagi bijaksana, ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Persoalan daripada saudari pengerusi tentang cabaran dan isu-isu kontemporari falsafah dan pendidikan dalam konteks hak asasi manusia mengingatkan saya terhadap isu yang dihadapi oleh negara luar berkaitan hak asasi kanak-kanak dalam pendidikan. Memetik kata-kata mantan Menteri Pendidikan Malaysia, Dr. Mazli Malik ketika merasmikan Karnival Pendidikan Tinggi Negara di Universiti Tun Hussein Malaysia. Dr. Mazli Malik mengatakan bahawa hak asasi bagi seorang manusia ialah pendidikan. Melalui pendidikan ini, ilmu dapat dipelajari dan digunakan untuk pembangunan negara. Semakin tinggi ilmu seseorang itu, maka lebih besar peluang yang akan diperolehnya dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik maupun mengubah nasib keluarga. Begitulah betapa pentingnya pendidikan ini terhadap diri maupun negara. Hadirin yang dikasihi sekalian, berbalik kepada persoalan utama, antara isu yang menjadi cabaran kepada hak asasi pendidikan pada masa kini adalah disebabkan oleh diskriminasi jantina. Menurut data yang dikongsikan oleh Naib Kaunselor Universiti Teknologi Mara UiTM, Profesor Dr. Razia Muhammad Jano, beliau memaklumkan bahawa wujudnya ketidakseimbangan pendidikan dalam kalangan 192 buah negara di seluruh dunia. Jadi dalam kebanyakan negara ni, kanak-kanak lelaki ni lebih diberikan kepentingan untuk mendapatkan hak pendidikan berbanding kanak-kanak perempuan. Lebih-lebih lagi, sekiranya kanak-kanak perempuan ni adalah daripada keluarga yang miskin, maka kanak-kanak perempuan ni sama sekali tidak dapat menjejakkan kaki ke sekolah maupun mendapatkan peluang pendidikan. Sebagai contoh, di negara Afghanistan, di mana 80% rakyatnya merupakan penganut agama Islam. Menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, didapati separuh kanak-kanak di negara tersebut kececiran dalam pembelajaran disebabkan oleh diskriminasi jantina dan kemiskinan tegar yang dihadapi oleh mereka. Kanak-kanak perempuan di negara ini terpaksa belajar di sekolah rahsia, di mana sekolah ini diusahakan oleh seorang guru yang berusaha menyediakan persekitaran sekolah rahsia ini seolah-olah bilik darjah sebenar. Ini kerana guru ini perlu memastikan pendidikan mereka ini terjamin dan mereka tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran. Langkah ini juga diambil disebabkan oleh tindakan kerajaan Taliban yang terus menutup sekolah bagi pelajar perempuan. Jadi 60% daripada 3.7 juta kanak-kanak di negara tersebut, terutamanya daripada golongan kanak-kanak perempuan, tidak mendapat hak pendidikan. Peratusan ini semakin meningkat menjadi 85% di beberapa kawasan yang membuktikan bahawa diskriminasi jantina ini semakin menjadi-jadi di negara tersebut. Namun, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah berasa beruntung sebab
Malaysia ni tidak tergolong dalam kelompok yang mana penduduk wanitanya ketinggalan dalam pendidikan apabila dasar mewajibkan semua rakyat ke sekolah dikuatkuasakan oleh kerajaan. Malaysia ini mempunyai polisi di mana semua rakyatnya perlu pergi ke sekolah, tidak kira lelaki atau wanita. Sekian, saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari panel 2 dan terima kasih juga untuk kedua-dua jawapan daripada ahli panel kita. Wah, begitu semangat sekali balasan jawapan daripada kedua-dua ahli panel kita. Okay, jelaslah isu dan cabaran yang dijelaskan oleh panel-panel kita sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Okay, pada pusingan yang seterusnya, setelah kita mengetahui beberapa isu dan cabaran pendidikan berkenaan hak asasi manusia, sudah semestinya kita memerlukan penyelesaiannya. Okay, oleh itu saya ingin mengajukan lagi soalan dan meminta pendapat kepada panel 1 dan 2 berkenaan bagaimanakah cara menangani isu-isu yang telah diperkatakan sebentar tadi. Okay, jadi kita mulakan sesi forum untuk pusingan kedua ini dengan saudari panel 1 terlebih dahulu iaitu saudari Nur Ain Syafiqah. Silakan saudari. Baiklah, terima kasih buat saudari moderator. Izinkan saya pula untuk suarakan cadangan bagi mengatasi isu kemiskinan yang dalam pendidikan yang telah saya kupaskan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan sekalian, cadangan bagi mengatasi cabaran dan isu kemiskinan dalam pendidikan adalah dengan memberi tumpuan pendidikan secara formal kepada rakyat. Sehubungan dengan itu, kerajaan haruslah memberi tumpuan terhadap pendidikan secara formal kepada semua rakyat serta memberi kemahiran yang memiliki kemahiran-kemahiran tertentu. Sebagai contoh, kerajaan perlulah meningkatkan pendidikan menerusi TVET agar rakyat boleh bekerja sendiri serta menjana pendapatan melalui kemahiran yang mereka miliki. Menurut Pengerusi Eksekutif Yayasan Pelajaran Mara YPM, Datuk Dr. Muhammad Nizar Sudin berkata, YPM menyambut baik usaha kerajaan untuk memperkasakan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET dengan menyalurkan peruntukan sebanyak RM6 bilion. Selain itu, kerajaan juga hendaklah menyediakan pendidikan yang terbuka kepada semua pelajar. Menurut Menteri Pendidikan Malaysia, Dr. Fadlina, Malaysia akan terus berusaha untuk memastikan akses yang saksama kepada pendidikan dengan menangani jurang kumpulan demografi termasuk bandar dan kawasan luar bandar dan masyarakat terpinggir. Hal ini kerana mempunyai pendidikan yang terbuka untuk semua akan membantu membentuk generasi yang berkebolehan dan mampu untuk menerajui tampuk kemajuan negara. Kementerian Pendidikan telah melaksanakan beberapa inisiatif dalam menjayakan PPPM yang berteraskan akses, equity dan kualiti. Menteri Pendidikan Malaysia, Dr. Fazlina berkata, inisiatif tersebut bertujuan untuk mengurangkan kadar keciciran sekaligus meningkatkan pendaftaran murid ke sekolah, terutama bagi golongan yang kurang bernasib baik. Antara inisiatif itu adalah sekolah model khas kompulsif iaitu tahun 9, K9 dan 11 iaitu K11 yang mana rata-ratanya memfokuskan kepada orang asli. Selain itu, model khas sekolah ini juga termasuk Sekolah Bimbingan Jalanan Kasih SBJK, Sekolah Dalam Hospital SDH dan Sekolah Integriti serta Sekolah Geni-Geni. Hal ini kerana dengan mengatasi isu kemiskinan, pendidikan dapat diberikan secara sama rata kepada setiap murid dan setiap kanak-kanak di negara Malaysia. Oleh itu amatlah penting kerjasama antara ibu bapa, masyarakat dan kerajaan untuk berganding bahu bersama-sama kita membasmi isu kemiskinan dalam mengembalikan hak pendidikan kanak-kanak. Seterusnya saya kembalikan semula kepada saudari pengerusi moderator. Baiklah, terima kasih saudari panel pertama kita atas cadangan yang amat memberangsangkan. Semoga pihak kerajaan terus gigih berusaha untuk mengatasi isu-isu tersebut. Baiklah, apa pula pandangan saudari daripada panel 2 kita? Silakan saudari.
Baiklah, terima kasih saudara moderator. Uh, Dalam hal ini, saya turut bersetuju dengan cadangan yang diberikan oleh ahli panel 1. Baiklah, bila saya teruskan kupasan dengan cadangan bagi mengatasi isu-isu ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Cadangan bagi mengatasi cabaran dan isu ini adalah dengan menitik beratkan pengajaran berkaitan hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan. Hal ini bertujuan supaya murid dapat didedahkan dengan budaya hak asasi manusia ini dari awal lagi, di mana ia juga memerlukan usaha yang berterusan. Sehubungan dengan itu, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia atau lebih kita kenali sebagai SUHAKAM berhasrat untuk menegaskan lagi pengajaran pendidikan hak asasi manusia di sekolah Malaysia. Ini adalah kerana sekolah merupakan satu institusi unggul yang menjadi tempat membangunkan insan dan kehidupan seseorang manusia. Sekolah juga berfungsi menjadi satu tempat pembentukan minda dan tingkah laku generasi muda. Selain itu, pendidikan hak asasi manusia merupakan satu usaha membentuk pemahaman mengenai hak asasi dan tanggungjawap di dalam pelajar. Hal ini untuk memberikan kepekaan mengenai hak orang lain dan menggalakkan perlakuan yang bertanggungjawab untuk melindungi hak setiap orang di sekolah dan di dunia luar. Pendidikan hak asasi manusia ini bukanlah satu perkara yang baru di sekolah. Sebenarnya dalam hal ini, hak asasi ini sudah diajar walaupun secara tidak langsung. Kerana apabila hal-hal demokrasi, keadilan sosial, kemerdekaan dan sikap hormat menghormati ini dibincangkan, hak asasi manusia ini telah diperlakukan secara tidak langsung. Secara tuntasnya, pihak berwajib ini telah memfokuskan lagi perkara ini dalam bidang pendidikan agar murid-murid dapat didedahkan dan memahami perkara ini sejak awal lagi. Malah dalam sukatan pelajaran pendidikan moral dan pendidikan agama Islam juga telah memberikan penekanan kepada nilai hak asasi manusia. Selain daripada itu, terdapat juga elemen-elemen hak asasi manusia ini yang ditekankan dalam mata pelajaran bahasa, sejarah, pendidikan jasmani, pendidikan seni visual dan kemahiran hidup. Itu sahaja daripada saya. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih kepada saudari atas cadangan yang begitu bernas. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita atas pandangan dan jawapan yang diberikan sebentar tadi. Baiklah, sedar tak sedar kita telah hampir ke penghujung majlis. Sebagai penghujung bicara, saya ingin mintalah ahli panel berdua untuk memberikan sedikit rumusan tentang perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, silakan saudari panel pertama, Ain Syafiqah. Konklusi daripada saya pada hari ini, hak asasi manusia bukanlah satu hal remeh yang mana ia perlu dititik beratkan agar kesamarataan dapat dirasai bersama. Hak asasi manusia dalam bidang pendidikan, lebih-lebih lagi kanak-kanak, merupakan satu hasrat yang perlu diperjuangkan kerana pendidikan merupakan nadi kepada pembentukan tamadun manusia. Bagaimana boleh diukur ketamadunan dan kehebatan sesebuah bangsa jika rakyatnya tidak berpendidikan? Maka amatlah penting untuk kita menitik beratkan hak asasi lebih-lebih lagi daripada segi pendidikan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, Kalam kita minta pula rumusan untuk panel kedua. Maaf ya. Okey, silakan. Terima kasih. Akhir kalam daripada saya. Hasrat untuk membangkitkan hak asasi manusia dalam pelbagai arena maupun pendidikan bukanlah angan-angan makjeni atau impian di awang-awangan semata-mata. Pendidikan ini sepatutnya dilihat sebagai satu keperluan dalam kehidupan. Pendidikan ini penting bagi melahirkan generasi yang bijak berfikir, mempunyai identiti diri dan berpribadi mulia. Jadi sebagai seorang generasi muda, kita perlu didedahkan dengan hak-hak asasi manusia ini agar semua pihak perlu tahu tentang kepentingan ini kepada orang lain, diri sendiri maupun warga-warga negara sekalian. Baiklah, saya teruskan kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih untuk kedua-dua ahli panel kita atas rumusan yang diberikan sebentar tadi. Okey, secara keseluruhannya, untuk sesi forum kita pada hari ini bahawa kita nak dapat lihat pendidikan ni merupakan hak asasi manusia yang paling asas bagi setiap individu, termasuklah untuk semua kaum. Setiap pelajar juga memiliki hak dalam pelbagai aspek
Contohnya terhadap pendidikan sendiri itulah. Dan seterusnya, isu berkenaan hak asasi manusia dalam pendidikan ini perlu juga ditangani oleh semua pihak yang bertanggungjawab. Okey, setiap pihak perlu memainkan peranan yang penting untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia secara bersama, lebih-lebih lagi dalam dunia pendidikan masa kini. Oleh itu, isu hak asasi manusia dalam pendidikan ini tidak boleh dipandang enteng. Baiklah, saya kira itu sahaja untuk sesi forum pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan dan memeriahkan lagi sesi forum pada kali ini. Maaf andai ada salah bicara dan salah tutur kata. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Okey, sekian itu saja. Terima kasih.